A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Yang dihormati Tuan Imam, Ahli Jawatankuasa Surau, seterusnya tuan-tuan dan puan-puan, para jemaah yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, pada malam ni dapat kita bertemu kembali untuk sama-sama kita meneruskan pengajian kita dengan menggunakan kitab fiqh manhaji mazhab Syafi'i, kitab fiqh mazhab Syafi'i, khusus dalam bab munakahat. Dan kita, kalau pertemuan yang lalu tu last saya rasa bulan 10, sebelah tak ada kan, bulan 10 itu kita masuk dalam tajuk yang berkaitan dengan berkaitan hukum walimah, ya, hukum walimah, iaitu mengadakan kenduri kahwin, ya. Apakah hukum dia, kadar macam mana tu kita telah bincangkan, dan kita masuk pada tajuk yang berkaitan dengan syarat wajib menghadiri walimah. Apakah syarat-syaratnya sekiranya kita dijemput oleh seseorang untuk hadir ke majlis walimah? Ada beberapa syarat, ya. Ada beberapa syarat yang menjadikan jemputan itu jadi wajib. Kalau jemputan itu tidak ada beberapa syarat yang diletakkan ulama ni, maka kita tak pergi pun tak apa. Dan sebab dia menerima menjemput tu sunat, tapi hadir tu kan, apabila seseorang tu dijemput, maka hukum dia, ya, menghadiri majlis walimah menjadi fardu ain bagi mereka yang dijemput, ya, berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza du'iya ahadukum illa al-walimah falyatiha, ya, apabila seseorang kamu itu dijemput ke majlis kenduri walimah tadi, maka hendaklah ia hadir, ya, maka hendaklah ia hadir. Dan hadis yang seterusnya, wa man lam yujib ad-da'wata faqad 'asallaha wa rasulah. Sesiapa yang tidak menyahut jemputan, ya, maka sesungguhnya dia telah mengingkari Allah dan Rasul. Jadi para ulama mengatakan hukum menghadir ke majlis walimah adalah wajib, ya. Namun begitu dia ada beberapa syarat. Syarat-syarat dia yang kita nak tengok ni, ya. Para ulama meletakkan beberapa syarat untuk menjadikan walimah itu wajib dihadiri. Antaranya, pertama, walimah tidak dikhususkan kepada orang-orang kaya sahaja. Jika dikhususkan kepada orang-orang kaya sahaja, kita tidak wajib menghadirinya. Kan? Ada ke kat sini? Ada kot. Kan, yang orang kaya je yang hadir. Kan, biasanya kalau kita buat kat kawasan-kawasan kita ni, semua jenis lapisan masyarakat hadir, kan. Tapi kalau dah buat dekat hotel 5 star tu, rasanya tak ada masyarakat marhain ni nak datang, kan. Jadi kalau kita buat kawasan kita, kawasan perumahan ke, ataupun ada orang ramai kat kawasan kita ke, itu insya-Allah boleh kata semua lapisan masyarakat semua ada, daripada pelajarnya, orang tua, orang kaya, orang miskin, semua ada. Kalau ada tahap macam tu, maka kita yang dijemput ni wajib hadir. Wajib hadir. Bukan khusus untuk orang kaya je, kan. Orang biasa ni tak dijemput. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bi'sat ta'amul walimah yud'a ilaihi al-aghniya wa yutrakul masakin
faman lam ya'ti ad-da'wata faqad 'asa Allah wa rasul. Sesungguhnya seburuk-buruk makanan, seburuk-buruk makanan ialah makanan walimah, yakni kenduri kahwin yang dijemput hanya orang-orang kaya sahaja dengan meninggalkan orang-orang miskin. Sesiapa yang tidak menghadiri jemputan, sesungguhnya dia telah mendahkai Allah dan Rasul. Jadi seburuk-buruk makanan, kan? Kalau kita pergi walimah tu hanya dijamu untuk orang kaya je, tak ada golongan lain. Tak termasuklah asnaf dalam tu, kan? Fakir miskin ke apa ke, penuntut ilmu ke apa semua bagai. Itu Nabi sebut seburuk-buruk makanan ialah makanan walimah, kenduri yang dijemput hanya orang-orang kaya sahaja dengan meninggalkan orang-orang miskin. Tapi kita biasa di sini, budaya kita lah, kita panggil semua, kan? Mungkin tak dinafikan jugalah kalau di tanah Arab tu Papa Arab kaya-kaya tu dia tak panggil kot orang-orang biasa ni, kan? Hadis di atas memberitahu apa yang akan berlaku selepas wafatan Rasulullah SAW. Ketika walimah, mereka hanya menjemput, meraihkan dan menghidangkan makanan-makanan yang lazat kepada orang-orang kaya sahaja, sebagaimana yang biasa berlaku pada hari ini. Mana dia memang adalah berlaku zaman kita ni, kan? Sebab kalau jarang lah, kalau biasanya kalau dah buat dekat hotel 5 star macam tu, jemputan tu, dia siap dengan dress code dia apa semua, kan? Jadi orang tak semua orang nak pergi, kan? Buat pula dekat tengah-tengah tengah-tengah KL dia hotel 5 star tu, kita dari sini nak pergi, berat juga nak rasa, kan? Kalau kata buat dari sini okey je, balik-balik surau tu boleh singgah dah semain Zuhur tu, kan? Ini nak tu kena pakaian dia pula, kena ada dress code dia macam-macam lagi, kan? Keduanya, itu tadi yang pertama, tidak dikhususkan untuk orang kaya sahaja. Keduanya, orang yang menjemput ialah orang Islam. Begitu juga orang yang dijemput. Baik yang jemput tu Islam, yang dijemput pun orang Islam. Jika tidak, kita tidak wajib menghadiri walimah tersebut. Kan, kalau kata adalah kawan bukan Islam lah, orang India ke orang Cina, kawan-kawan kita ajak pergi walimah anak dia, kan, kenduri anak dia, tapi dia memang order caterer Melayu, nak pergi-pergilah, kan, kalau nak pergi-pergilah, tapi kalau tak pergi pun tak wajib, kan. Tapi kalau orang kata sekadar apa, orang kata bermasyarakat, nak pergi hadir, kan. Ketiga, hendaklah jemputan pada hari pertama jika walimahnya diadakan lebih pada sehari. Kalau orang kaya-kaya ni dia 3 hari 3 malam, kan, 7 hari 7 malam kenduri kahwin dia, ya. Jadi jemputan hari pertama, kalau dia buat, kata saya buat kenduri ni 3 hari, so kita bukan wajib pergi 3 hari, kita pergi hari pertama tu je, 1 hari tu je kita pergi. Ya. Sunat menghadirinya jika dijemput pada hari kedua. Pertama tu wajib, yang kedua dah jatuh sunat. Lepas tu yang ketiga pula makruh menghadiri jemputan pada hari ketiga, jatuh makruh pula, kan. Rasulullah SAW sabda, ta'amu awwali yaumin haqqun wa ta'amu yaumi tsani sunnatun wa ta'amu yaumi tsalithi sum'atun wa man samma'a samma'a Allahu bih. Makanan kenduri pada hari pertama wajib dihadiri. Makanan pada hari kedua adalah sunat. Makanan pada hari ketiga pula adalah untuk menunjuk-nunjuk, itu sum'atun tu, kan. Sesiapa yang menunjuk-nunjuk, samma'allahu bihi, Allah akan menunjuk-nunjuk pula dekat dia. Kan, Allah pula nak menunjuk-nunjuk kat dia. Kalau rasa dia nak bermegah-megah sampai 3 hari 3 malam, 7 hari 7 malam, kan, itu bukan level kita lah. Kita sehari pun dah penat dah, kan. Sehari ni kenduri pun dah penat lah. Sebab tu orang sekarang ni
saya nampak akhir ni banyaknya dia suka akad nikah dekat pejabat. Betul. Kalau hari Jumaat tu memang jam. Surau pejabat tu jam. Lepas ni pukul 9 ada satu. Sekarang pukul 10 punya pengantin, pukul 11 punya pengantin, pukul 12 punya pengantin. Sekarang pukul 2.30, 3.30, 4.30. Kan dah tunggu. Sebab apa? Bila dia orang akad nikah kat pejabat, besok tu sambut makan je. Jadi tak semak rumah 2 kali. Kan? Kalau petang tu akad nikah kat rumah dah berkemas dah. Rumah pula, yalah, rumah kita bukan besar sangat pun. Masuk 10 orang tu pun dah sesak nafas dah. Kan? Ini nak kumpul semua, nak buat pelamin pula kat rumah apa semua. So, orang sekarang ni banyaknya dia pergi akad nikah dekat pejabat agama. Kat pejabat agama kita ada pelamin apa semua. Okey, tak apa. Lepas akad nikah tu, balik rumah, besok dia orang pergi buat kat dewan. Habis selesai. Rumah tak kacau. Kan? Maknanya rumah tak semak lah. Kalau buat kat rumah petang ni, akad nikah buat kat rumah. Penat ngemas tu tak hilang lagi ni. Besok dah sekali lagi. Itu banyak ni saya tengok akhir-akhir ni banyak dia nikah dekat ni dekat pejabat yang lebih mudah ya. Tapi orang kita tu pula, tengok anak dia nikah kat pejabat senyap-senyap. Udah orang Melayu ni. Dah dia kata fikir lain pula. Padahal orang tu nak mudahkan kan. Udah dia kata nikah senyap-senyap, nikah pejabat agama bukan dekat masjid kita. Dia mula nak apa? Nebar-nebar ni orang kita ni ada je kan. Padahal tak ada apa-apa pun. Dia nak memudahkan lagi. Kita pun galak je pergilah. Lagi senang kan. Dia orang tak keluar kos apa-apa pun. Dia datang 2-3 kereta je. Tak perlu ramai-ramai pun. Biasanya pihak lelaki 10 orang, pihak perempuan 10 orang dah. Kan? Itu je yang wajib. Ini nak panggil maklum, makngah apa semua tak payah pun. Kan? Tak ada depa pun sah. Yang penting ada mak bapak dua-dua pihak. Adik-beradik cukup. Yang lain-lain tu tak payah. Kan? Okey. Apa maksud dia tadi tu? Wa man sam'a sama'allahu bih, ya. Sesiapa yang menunjuk-nunjuk, Allah akan menunjuk-nunjuk dengannya, yakni menghukum dan mendedahkan aib-aibnya pada hari kiamat. Tu kita tak nak tu. Kan? Na'udzubillah lah. Kita kalau dalam doa Allah mastur aurati, Allah mastur uyubi kan. Kita minta Allah tutup kita punya keaiban. Kan? Kekurangan kita. Tapi kalau yang jenis sikap menunjuk ni, orang yang sum'ah ni biasa Allah akan buka. Na'udzubillah. Jangan nak minta jauh lah kita tergolong pada golongan macam tu. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-walimatu fil yawmil awwali haqqun wa fil thani ma'rufun wa fil thalithi riya'un wa sum'atun. Walimah pada hari pertama adalah hak. Itu wajib untuk hadir lah. Kalau kita dijemput, wajib kita hadir ya. Pada hari kedua adalah kebajikan. Itu orang tu nak niat bersedekah lah. Hari kedua tu tak ada masalah lagi. Dan pada hari ketiga pula adalah untuk menunjuk-nunjuk dan mengharap pujian orang. Wa fi thalithi riya'un. Riya'un menunjuk-nunjuk. Wa sum'atun, nak harapkan kita nampak bagus, orang kata wah hebat kenduri dia. Tu dah muji ni ambil kan. So dah tak ada apa-apa dah. Kita takut Allah dedahkan aib kita pula satu hari nanti. Ya. Itu yang ketiga. Yang keempatnya, jemputan dilakukan untuk menambah kasih sayang dan mengeratkan hubungan. Jika jemputan dilakukan kerana takut kepadanya atau ingin mendapatkan kedudukan dan pangkat, jemputan itu tidak wajib dihadiri. Kita jemput ni biarlah orang kata tujuan kita untuk ukhuwah, silaturahim kan. Biasalah kita pesen orang Melayu ni, kalau kenduri kahwin semua satu Malaysia punya adik-beradik turun, betul tak? Itu je masa
untuk jumpa balik saudara mara yang kadang 4-5 tahun kita tak jumpa. Bila ada kenduri kendara, kita dapat jumpa balik. Alhamdulillah. Eratkan silaturahim. Itu jiran-jiran tetangga. Kita bukan ada masa nak bersembang dengan kawan-kawan kita kadang-kadang kan. Kecuali kalau tempat yang banyak kita berjumpa kat surau. Tapi kalau yang jenis tak datang surau, macam mana? Masa bila kita nak jumpa? Kan? Jadi paling tidak bila kita buat kenduri kawasan rumah kita ni, kita panggil satu wilayah kesumar ni kan, semua turun, dapatlah berkenalan kurang-kurang. Kalau yang berat nak datang surau tu memang payahlah. Kalau selalu datang surau, insya-Allah kan jemaah kenal semua kan, duduk mana, nama siapa, ni anak siapa, orang kenal dah. Budak-budak ni anak siapa, semua dah kenal dah kan. Orang tak gaduh dah. Tu surau ni tempat komuniti yang terbaik kan, untuk kita jumpa, bersilaturahim dan sebagainya. Mudah-mudahan ya, yang belum datang tu Allah bagi, Allah bukakan hati dia, kurniakan taufik hidayah pada dia supaya hati dia berada dekat surau juga, insya-Allah, mudah-mudahan. Okey. Dan kita jemputan tu kita datang tak datang kan marah pula dia. Jangan saya takut, ataupun kalau kita tak jemput dia nanti dia marah kita. Bukan pasal tu ya. Tujuan kita adalah kita jemput, tujuan dia untuk ukhuwah, untuk silaturahim. Kita boleh rapatkan lagi kita punya ukhuwah ya, dengan ni. Cuma sekarang ni memang payah sikit lah. Zaman kita sekarang ni nak boleh stay kampung, stay boleh ramai-ramai merewang payah. Memang payah sikit kan. Namun ada peranan juga orang surau sebenarnya. Saya tengok dekat surau saya tu, walaupun kemarin ada kenduri kahwin dekat kawasan surau saya, 1H tu. Walaupun kenduri kahwin tu tuan rumah panggil caterer, dengan catering, tapi yang tukang senduk naruk apa semua tu muslimat surau. Penyambut tetamu AJK surau. So ada ukhuwah dekat situ. Kan, ada ukhuwah dekat situ. Walaupun kita tak orang kata merewang ramai-ramai masak apa semua, tak ada ya. Tapi ada peranan masing-masing. Peranan dia masing-masing. Yang kelima dia, empunya walimah tadi, orang yang tokek kenduri tadi tu bukanlah orang yang zalim, jahat atau memiliki harta haram. Jika sebaliknya, walimah itu tidak wajib dihadiri. Kan? Kita dah tahu dah, yang buat kenduri ni memang tokek nombor ekor sebenarnya, mana tahu kan. Tak wajib kita pergi kan. Rupanya dia toto kat sebenyih ni, nombor ekor dia punya. Dia buat kenduri, tak wajib kita pergi. Tak wajib pun kita pergi. Kita dah tahu dah sumber haram kan. Ataupun memang dah tahu dah dia ni memang tokan pil kuda. Tak payah pergi. Tak wajib. Sebab apa? Dia daripada sumber harta yang haram. Ataupun memang orang kita tahu dia ni memang orang jenis zalim lah. Kawasan kita ni memang kita kenal sangat dia ni zalim. Kaki fitnah, kaki pukul orang, kaki apa semua kan. Sampai orang takut, tapi buat kenduri panggil kita. Jadi kalau kita tak pergi pun tak berdosa. Ya. Yang keenamnya, dalam walimah itu tidak terdapat perkara-perkara mungkar seperti arak, pergaulan bebas antara lelaki dan perempuan, atau gambar manusia atau haiwan yang tergantung di dinding rumah pengantin. Sabda Rasulullah SAW yang bermaksud, sesiapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka janganlah dia duduk sama sekali di hidangan yang diedarkan arak. Kan? Rasulullah larang, kalau kamu beriman pada Allah dan Rasul, jangan kamu berada dalam satu majlis yang ada arak. Na'udzubillah lah. Kan? Tetapi jika kehadiran kita tu boleh menghapuskan kemungkaran, wajib kita hadir. Contoh kan, kita tahu dah majlis ni malam ni dia orang nak buat lepas-lepas ni makan-makan ni, dia orang nak buat berjoget lah, contoh kan. Lepas tu ada minum-minum, tapi tiba-tiba Pak Lebay ni datang, semua tak jadi minum, senyap segan dengan Pak Lebay. Jadi kedatangan Pak Lebay tu wajib kerana dia dapat mencegah
kemungkaran yang akan berlaku. Sepatutnya dia orang kata pukul 9 start minum start minum, start joget, tapi Pak Lebay tu duduk sampai pukul 11. Tak jadi dia orang. Dia orang jadi malu, dia orang jadi takut, tak buat terus. Tak jadi. Maka kehadiran Pak Lebay tu wajib sebenarnya. Wajib untuk mencegah kemungkaran. Walaupun malam majlis tu kita tahu majlis mungkar, tapi dengan kehadiran dia, kemungkaran tu dapat diatasi. Jadi kehadiran dia wajib waktu tu. Okay. Memakan makanan walimah, ya. Orang yang menghadiri jemputan walimah tidak wajib memakan makanan walimah itu. Yang wajib adalah hadir. Kita hadir, jumpa dengan tuan rumah, kan. Jika dia mau makan, boleh makan. Kalau nak makan, makan. Bukan hadir, wajib hadir tu wajib hadir terus wajib makan, tak. Kan, wajib hadir, bertemu dengan tuan rumah. Bertemu dengan tuan rumah, kita bertanya khabar apa semua, kan. Kalau nak makan, boleh makan. Tetapi jika tak mau makan, bolehlah dia meninggalkan tempat tersebut. Kalau nak makan, makanlah. Tapi dah memang adat kita, sampai tu memang makan lah, kan. Makan je lah. Makan je lah, kan. Rasulullah SAW bersabda, "Idza du'iya ahadukum ila at-ta'am falyujib, fa in sya'a at-ta'ama wa in sya'a taraka." Apabila seseorang kamu dijemput untuk menikmati makanan, maka hendaklah dia pergi. Jika ingin makan, boleh dah dia makan. Insya'a fa insya'a ta'am ta'ima fa insya'a ta'ima. Jika ingin dia makan, dia boleh makan. Wa insya'a taraka. Jika dia ingin beredar tanpa makan, boleh dia meninggalkan, tak ada masalah. Yang pentingnya hadir, ya. Itu satu pendapat, ya, berdasarkan hadis tadi, ya. Namun ada ulama yang mengatakan wajib makan kecuali jika ia berpuasa. Itu ada pendapat satu ulama lain yang katakan wajib makan kalau pergi walimah ni, kecuali kalau dia berpuasa. Jadi ada dua lah. Satu mengatakan berdasarkan hadis yang pertama tadi tu tak wajib, sama ada kamu nak makan boleh, tak makan pun boleh, tak apa. Tapi ada pendapat ulama lain mengatakan wajib makan kecuali kalau kamu puasa. Ya. Berdasarkan hadis lain pula. Ada hadis lain, "Idza du'iya ahadukum falyujib, fa in kana sha'iman falyusalli, wa in kana muftiran falyat'am." Apabila seseorang kamu dijemput, hendaklah dia menghadiri jemputan itu. Jika dia berpuasa, hendaklah dia berdoa untuk tuan punya walimah supaya Allah beri keampunan dan keberkatan. Kalau kata makna dia tak nak buka puasa, kan. Dia hanya datang, mudah-mudahan dengan walimah ni Allah kurniakan keberkatan pada kehidupan tuan, buka pintu rezeki, kuat mana doa macam tu je lah. Tapi dia tak makan. Dan jika tidak berpuasa, hendaklah dia makan. Kalau kita datang tu memang kita tak puasa, ya, tapi memang kalau jemputan kahwin memang jarang kita tak puasa. Memang kenduri pun memang hari Sabtu Ahad, bukan kena hari sunat puasa, kan. Hari Isnin Khamis jarang orang buat kenduri. Biasa Sabtu Ahad. So makanlah, makan. Orang yang menghadiri walimah disunatkan memakan makanan yang dihidangkan kepadanya, dan dia hanya dibenarkan makan, bukan simpan untuk bawa balik. Makan apa ada depan tu, makanlah. Jangan kita bawa bekal pula, kan, pelan-pelan pergi ke buffet tu, bawa balik bungkus pula, kan. Lain kalau setengah belah-belah adat, belah mana? Belah-belah Sabak ke, saya pernah pergi kenduri tu, kan. Makan tu makanlah. Balik tu bungkus dah, memang siap, ada bagi berkat je. Istilah dia bagi berkat tu, kan. Bawa balik. Lauk yang kita makan tadi tu memang ada satu plastik untuk kita bawa balik pula. Itu memang dah disediakan, ya, kan. Itu memang dah jadi adat budaya dah tu, tak ada masalah. Dan dia boleh mengambil makanan untuk dibawa pulang misalnya, jika dia tahu tuan punya walimah membenarkan.
Dah kalau tuan rumah tu kata makanan lebih banyak ni, ambil bungkus, silalah, tak ada masalah lah ya. Tapi kalau baru awal-awal kan datang pukul 11 baru buka dia makan dia dah bungkus tu, orang pukul 3 pukul 4 kan macam mana pula cerita tu kan. Ni kalau dia datang lewat contoh kan, pukul 4 dah nak tutup majlis lah, tengok makanan banyak lagi, tuan rumah kata nak bungkus-bungkus lah, betul boleh ya. Dihalalkan mencampak benda-benda manis dan sebagainya seperti buah kurma, kacang, duit shilling, duit kertas ke arah pengantin perempuan ya. Halal mengambilnya tetapi meninggalkannya adalah lebih utama dari budaya kan. Budaya memang belah-belah Arab pun saya pasal juga kat Mesir tu, kalau tengah dia orang bersanding tu, tetamu datang campak duit dekat tu kan, tak dosa tapi lebih baik ditinggalkan. Yang lebih baik ditinggalkan kan. Setengahnya kalau macam nikah mamak-mamak mamak-mamak ke, lepas akad nikah tu mesti ada dia bawa manisan, apa ladu lah apalah semua tu kan, dia bagi kat tetamu semua, kacang-kacang, kismis, kurma, memang ada. Sebab saya banyak kali dah nikahkan ni geng-geng mamak ni, dia macam tu, lepas habis akad nikah je tu dia orang bawa kuih-kuih manis dia orang tu lah kan, kadang coklat apa semua kan, kacang-kacang dia bagi setiap orang, bawa lalu kat tetamu yang ada tu, bawa dalam dulang tu, suruh ambil kan. Itu dari budaya, dari budaya. Halal ambilnya ya, bukan dah haram, halal diambil tetapi meninggalkannya lebih utama. Takut nanti orang sangkakan jadi macam apa, mesti kena buat kan, mesti kena buat, itu tak nak tu. Kalau jadi mesti kena buat tu payahlah. Jadi budaya. Tapi ada tempat mana ya yang kita datang ni memang kena bawa hadiah? Ada tak? Ada kan? Kena. Lepas tu dia tulis apa hadiah kita bawa. Next nanti kalau anak kita kahwin dapat macam tu beli. Betul, memang ada. Yang tul tu lain cerita, itu makcik-makcik mak andam mana tu kan, dia sekatnya pengantin tu kan. Orang bagi RM10 tak nak 50 satu, banyak. Dah lah pengantin datang jauh-jauh kan. Tu sebab itu saya ingat tu, saudara saya pernah kena. Kan? Kena belah kahwin dengan orang Johor. Mak andam tu tahan, orang sekat nak tul. Dia pun bengang sangat, kata, dah jom kita balik, tak payah kahwin dah, nak tul sangat, aku bayar tul banyak dah, jom balik, patah balik. Mak pengantin marah, mak andam ni, korang jangan, sudahlah, ni orang lebih-lebih ni kan. Lebih ni, kalau ambil duit tu, kalau tuan rumah, kalau pengantin tu aku haramkan, sia-sia je. Kan, biarlah kalau adat tu, itu jenis macam ni, kata ditinggalkan lebih baik, nyusah korang kan, nyusah korang. Kalau niat orang tu niat nak bersedekah lain cerita, ini tahan minta apa sikit punya besar kemaluan ke macam tu. Minta kan. Janganlah ya, kalau boleh elak lah ya. Boleh, benda tu memang boleh buat, tapi kalau boleh jangan ya. Meninggalkannya adalah lebih utama. Okey, selesai bab apa, walimah tadi. Ini ada satu bab yang berkaitan dengan pembahagian bermalam ya. Sekiranya seseorang itu berpoligami ya, ada satu tajuk khusus, iaitu pembahagian giliran bermalam ya. Dia tak banyak dia punya tajuk dia ada dalam dua lay je. Pembahagian giliran bermalam, apa disebutkan al-qasmu ni bahagian ya. Maksud al-qasmu dari segi bahasa ialah kata terbitan daripada kata kerja qasama yaqsimu ya, iaitu membahagikan
membahagikan. Sementara al-qismu pula bermaksud bahagian atau habuan. Itu dari segi pada bahasa dia. Dari segi istilah pula, al-qasmu bermaksud sesiapa yang mempunyai lebih daripada seorang isteri dan bermalam di rumah salah seorang daripada mereka, maka dia mestilah bermalam di rumah isteri-isteri lain juga. Maknanya dia kenalah adil. Kalau satu rumah, satu hari sini, satu hari sana, atau 2 hari sini, 2 hari sana, kan? Hari ada 7. Gila lah. Kalau Isnin, Selasa rumah A, Rabu, Khamis rumah B, Jumaat, Sabtu rumah A balik, kan? Lepas tu Ahad, Isnin tukar balik rumah B. Ataupun 2 hari sini, 2 hari sana, 2 hari balik, 1 hari lagi tidur surau. Tidur surau, kan? Lepas tu ulang balik. Macam tu lah, kan? Atau selang sehari. Biasanya yang hari ke-7 tu dihadiahkan. Kan? Kalau sehari sini, sehari sana, sehari sini, sehari sana, sehari sini, 6. Hari ke-7 tu, okey, tak apa, dia habis kat sini. Lepas tu next minggu depan pula dia habis kat sana pula hari ke-7. Macam tu. Hukum al-qasmu di antara isteri, ya, hukum bermalam di antara isteri adalah sunat, bukannya wajib. Asal hukum dia, ya. Asalnya hukum bermalam di antara isteri adalah sunat, bukannya wajib. Bagi lelaki yang mempunyai ramai isteri, dia disunatkan membahagi-bahagikan malam serta tidur bersama mereka dan tidak meninggalkannya. Suami tidak wajib bermalam bersama mereka kerana bermalam adalah hak dia, yakni hak suami tadi, dan dia boleh meninggalkannya. Tetapi jika dia bermalam dengan salah seorang daripada isterinya menggunakan undian atau selainnya, maka dia juga mesti bermalam di rumah isteri-isteri yang lain, dan ketika itu bermalam ini menjadi wajib demi melaksanakan keadilan terhadap mereka. Asal hukum dia sunat, kan? Suami boleh pergi mana, tak syarat dia nak bermalam. Tapi kalau dia sepakat, contoh dia dah maklum pada isteri, okey, saya satu malam rumah sini, satu malam rumah sana, satu malam sini, satu malam sana, ataupun 2 malam sini, 2 malam sana, 2 malam sini, 2 malam sana. Okey. Jadi bila dah ada persetujuan macam tu, di situ suami wajib tunaikan. Ya. Kalau tak ada, itu yang jatuh sunat tadi tu. Tapi kalau dah memang perjanjian dia macam tu, undian dia macam tu, jadi suami kena buat bergak bagi selesai. Kalau tak, dia berdosa lah. Kan? Tak adil. Tak dapat keadilan pula pasangan tadi. Dalil wajibnya berlaku adil dalam bermalam dan selainnya, ya. Dalil wajib berlaku adil dalam bermalam bersama isteri dan selainnya ialah nas Al-Quran dan sabda Rasulullah SAW. Daripada Al-Quran, firman Allah SWT, fa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan aw ma malakat aymanukum. Jika kamu bimbang tidak akan berlaku adil di antara isteri-isteri kamu dalam masalah bermalam dan nafkah, maka kahwinlah seorang saja atau pakailah hamba-hamba perempuan yang kamu miliki. Itu daripada Quran, ya. Tapi dalil ni selalu sering disalah guna juga ni, kan? Tak, Allah sebut satu dulu, Allah patah balik satu, kan? Mula-mula apa? Fankihu ma tabalakum minan nisa'i masna wa sulasa wa ruba', kan? Fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Tu mula-mula memang Allah sebut dia 2, 3, 4. Lepas tu Allah patah balik satu. Itu orang salah tafsir tu, kan? Satu. Kalau tak adil, kalau takut tak adil, kalau tak takut silalah. Kena faham lah, kan? Kalau tak takut silalah, boleh buat. Ya. Pakailah hamba-hamba yang kamu miliki. Okey, hamba perempuan adalah milik suami. Dia hak milik, dia harta kita.
ya. Hamba pakai tak perlu nikah, memang milik kita. Kalau dia nikah kan, kalau nak nikah kita boleh merdekakan dia. Ya, hamba. Isteri tak boleh marah lah. Itu memang hukum dia gitu. Hamba ni boleh disetubuhi tanpa nikah. Dengan syarat kita beli dia. Itu yang lelaki, yang tuan dia lelaki lah. Tapi kalau perempuan ada memiliki hamba, dia tak boleh lah pakai hamba lelaki dia, tak boleh. Sebab dia bersuami. Ini hamba perempuan. Kalau kita beli, dia berkhidmat untuk kita. Dia harta kita. Diri dia tu harta kita. Okay. Saya tu pakai je lah perempuan tu. Isteri tak boleh marah. Itu memang suami punya. Okay. Ayat di atas menunjukkan kewajipan berlaku adil dalam masalah bermalam bersama isteri-isteri. Dalil daripada sunnah pula, ya. Itu dalil daripada Quran, daripada sunnah. Man kanat lahu imra'atani famala ila ihdahuma wa 'inda at-Tirmizi falam ya'dil bainahuma jaa yaumal qiyamati wa shiqquhu ma'il. Sesiapa yang mempunyai dua orang isteri, lalu dia cenderung kepada salah seorang daripada mereka, dalam riwayat Tirmizi disebutkan, lalu dia tidak berlaku adil antara keduanya, maka pada hari kiamat dia akan datang dalam keadaan separuh badannya sengit. Badan dia jadi sengit. Jadi kalau yang ada isteri lebih pada seorang ni, bagilah keadilan. Sebenarnya keadilan tu boleh diperolehi dengan syarat apa? Dengan syarat ada redha orang yang telah sekiranya, kalau sekiranya suami itu dah berpoligami, nak tak nak isteri itu kena redha. Dia kena redha. Kalau tidak, dia tak dia meletakkan diri dia pada yang sesuatu keadaan dia tak meyakini syariat Tuhan. Dia kena redha. Sebab ini benda dah berlaku, qada qada Allah dah terima. Bukan dengan cara nak minta cerai. Itu tak diajar pun dalam Islam. Bahkan kalau dapat, jaga baik-baik sama-sama. Okey, tu kena jaga yang tu. So atas suami itu pula, kalau suami itu yang cenderung, yang isteri okey dah, tapi dia lebih melebihkan satu sana pergi sana kan. Jadi suami itu yang tak adil. Seperti mana disebutkan nanti pada hari kiamat ni, pada suami yang tak berlaku adil ni, dia jalan dalam keadaan badannya sengit. So itu maksud dia, jika mempunyai dua orang isteri, lalu dia cenderung pada salah seorang. Tapi biasanya yang saya tanyalah, ini pengalaman saya tanya pada orang yang ada yang biasa poligami, perempuan, saya tanya pada perempuan, bukan lelaki. Dia kata kalau suami kat rumah, kita layan yang terbaik ya. Buatlah. Jangan balik suami balik, bangun balik sini, pergi duduk rumah sana. Itu maknanya kita dah tempah dosa. Tempah neraka sebenarnya. Na'udzubillah. Kan? Kata. Dia cerita, saya kalau dengar suami nak balik, saya susah hati dah, ustaz. Dia kata. Kenapa? Sebab saya kena layan dia. Tanggungjawab saya. Kalau dia pergi tidur sana, ya Allah, lapang. Saya boleh bangun tahajud tengah malam apa semua. Kan? Tapi kalau dengar dia telefon, hari ni saya balik rumah sini. Saya dah susah hati dah. Saya dah berkemas rumah lah apa semua kan. Nak berkemas tempat tidur, nak masak apa untuk dia. Tu saya pun tak apalah. Kalau dia lambat balik pun tak apa. Kalau dia nak tidur rumah sana pun lebih hari pun tak apa. Saya senang. Saya boleh buat kerja saya boleh pergi surau, saya boleh pergi mengaji apa semua kan. Jadi kan, bukannya kalau suami tu balik bermasam muka suami, seronoklah awak duduk rumah perempuan tu balik sini. Tak, itu cari dosa sebenarnya. So suami boleh berlaku adil kalau isteri tu ada sifat redha pada qada Allah. Bila dia tak ada sifat redha pada qada Allah, maknanya dia challenge Allah. Dia challenge Allah.
Macam cabar pula Tuhan. Jangan. Kalau dah benda tu berlaku, alhamdulillah, aku masih ada suami, Allah pinjamkan pada aku. Suami bukan mutlak. Suami ni Allah pinjam. Kan? Kalau isteri tu yes, hak mutlak suami. Tapi suami ni Allah pinjam kepada kita. Sama jugalah. Isteri pun Allah pinjamkan. Tapi dalam tu, suami bukan hak mutlak seorang isteri, tetapi isteri tu hak mutlak seorang suami. Jangan sampai kadang-kadang dia punya statement tu macam tak ada lah, rukun iman ke-6 tu hilang. Na'udzubillah. Sebab Islam ni tolak satu clear, kosong tu na'udzubillah ya. So suami inilah yang kena main peranan betul-betul, bagikan adil dari segi nafkah dia, dari segi giliran dia. Mudah-mudahan hari kiamat nanti jalan dah elok-elok. Kalau dia tak adil, terutama yang jenis kahwin sorok-sorok ni, bila kahwin sorok-sorok ni mana dia dah tak adil lah. Betul tak? Dia duduk rumah binti pertama, nak balik rumah kedua takut sebab tak beritahu kan. Jadi dia dah melanggar suami tu lah. Suami tu dah tanggung siap-siap lah dosa tu. Okay. Balasan ini hanya diberikan kepada mereka yang meninggalkan perkara wajib. Aisyah radhiyallahu anha berkata, Nabi SAW telah melakukan pembahagian kepada semua isterinya secara adil. Bagi dia berdoa, Allahumma hadza qasmi fima amlik fala talumni fima tamliku wala amlik. Ya Allah, inilah pembahagianku pada apa yang aku miliki, maka janganlah engkau mencelaku pada apa yang engkau miliki tetapi aku tidak memilikinya. Apa maksud dia tu? Iaitu aku dah buat habis-habis adil ni, ya Allah, aku bagikan isteri aku ni, janganlah kau cela apa kekurangan pada aku. Sebab apa? Apa yang engkau miliki tetapi aku tidak miliki, iaitu keadilan. Sifat maha adil Allah, maha pengasih, maha penyayang tu Allah. Kita manusia ni, Nabi sendiri pun doa macam tu kan. Takut, Nabi takut ada lagi yang tak adil sebab dah buat yang terbaik ni, tapi kita rasa ada kekurangan dia. Sebab Allah yang maha adil, kasih sayang Allah yang maha kaya, maha pengasih, maha penyayang. Kita serah pada Allah. Itu jadi macam doa lah. Allahumma hadza qasmi fima amlik fala talumni fima tamliku wala amlik. Boleh apa sekarang? Apalah doa ni siap-siap. Mudah-mudahan mana tu berkat. Ya. Okey. Itu habis tadi ya, berkaitan dengan isu keadilan. Okey. Siapakah yang berhak? Yang berhak mendapat giliran bermalam. Ini siapa yang berhak? Azan dulu. Okay, kita sambung sikit lagi, ada satu peringgan lagi. Tadi habis doa tadi tu yang Nabi buat tu ya. Nabi pun seadil-adil Nabi pun Nabi masih menyerah pada Allah lagi. Kan, sebab yang maha adil hanya Allah Subhanahu taala. Okey. So, siapa yang berhak mendapat giliran bermalam? Ni. Siapa je? Isteri mana yang dapat berhak ni? Ya. Semua isteri berhak mendapat giliran bermalam bersama suaminya, walaupun salah seorang daripada mereka sakit ataupun didatangi haid atau nifas, selagi mereka taat kepada suami mereka. Tu Islam ajar. Beza dengan zaman jahiliah. Bila isteri tu dalam keadaan haid, memang kena halau dari rumah, tak boleh duduk dengan suami. Dia duduk, ada rumah khas dia. Rumah kuarantin dia. Isteri yang datang haid ni zaman jahiliah, dia kena duduk rumah, dia kena pusat kuarantin, duduk situ. Bila dah suci baru dia balik rumah suami. Tapi Islam angkat darjat tu. Walaupun haid, isteri boleh tetap boleh tidur bersama dengan suami, tapi yang dilarang adalah baina surah wa raqabah, adalah perkara yang apa di antara pusat dengan lutut, itu yang diharamkan. Selain pada tu tidak diharamkan. Tidak diharamkan. Tu beza dia.
Kalau zaman jahiliah teruk lah kan. Itu pun ramai orang kata Islam menyekat kebebasan perempuan kan. Sebab Islam mengangkat darjat tu lagi sebenarnya kan. Allah Islam angkat lagi darjat orang wanita. Tapi pejuang-pejuang hak gender ni mental semua ni. Diorang tu sebenarnya mental. Termaaf lah kalau saya cakap ini bukan politik, ini masalah hukum. Kena gam pula kan. Ini masalah hukum. Itu geng-geng tu masalah mental sebenarnya. Ya, yang kata pejuang-pejuang hak gender untuk gender apa semua tu, sebenarnya dia tak nampak Allah angkat dah darjat perempuan ni. Tapi dia orang sendiri yang merendahkan darjat, mendedahkan aurat. Kan? Mendedahkan aurat apa semua. Islam dah ajar cantik dah. Banyak pengajaran. Tengok bola itu pun kan, World Cup Qatar tu pun banyak pengajaran dah pada dunia macam mana kan. Bagi isteri yang nusyuz, ya, isteri yang derhaka, dia tidak berhak mendapat bahagian ini kerana dia telah membatalkan haknya melalui nusyuz tadi tu. Apabila isteri itu nusyuz pada suami, gagallah hak dia. Sebab itu kalau suami itu balik rumah, jangan dimarah. Awak nak balik sini buat apa? Pergi di sana lah apa. Sonok kat sana, balik sini. Itu point. Itu point yang ni. Sebab saya ada tanya-tanya ni kan. Padahal kita balik tu atas tanggungjawab kita nak balik ke rumah yang salah seorang ni. Tapi yang sini ni dia mengambat kita pula balik kan. Itu yang dia letak di situ, dia letakkan diri dia dalam keadaan nusyuz tu ya. Sebab tu dia kena ada sifat redha tu lah. Dia tahu ini tanggungjawab aku. Ketika suami bersama aku, tanggungjawab aku. Kalau dia bersama sana, selesai, biarlah aku dengan Allah. Itu yang terbaik ya. Jadi dia isteri nusyuz ni, dia tak dapat hak dia sebab dia dah batal dengan sikap nusyuz dia tadi tu. So nanti insya-Allah perbincangan seterusnya itu panjang ya. Panjang berkaitan dengan nusyuz dan hukum-hukum dia. Ada satu tajuk nusyuz khas. Jadi bawah ni nanti pembahagian ni gila macam mana sehari semalam kan. Kalau kita tengok seniman Bujang Lapuk kan, saudara kahwin dua pandai kan. Tapi tak pandai nak ni kan, bahagi kan. Seorang sana, seorang sini, seorang macam tu lah. Cerita Madu 3 pun macam tu juga kan. Seorang sana, seorang sini, seorang sini. Lepas tu balik, patah balik. Sampailah abang mampus kan, dia tu kan. Sampailah abang Jamil mampus, dia tu kan. Macam tu. So itu pembahagian dia. Nanti akan ada, kalau sekiranya dia kahwin dengan suami tu kahwin dengan janda, berapa hari dia kena bersama dengan ni. Ataupun kalau dia kahwin dengan anak dara, dalam hadis sebutkan lil bikri sab'un walis thaybi thalathun ya. Jika sekiranya seorang itu mengahwini anak dara, maka dia kena bersama dengan anak dara tu 7 malam. Kemudian barulah dia balik rumah isteri dia yang pertama tadi. Kalau dia kahwin tu dengan janda, 3 hari dia kena bersama dengan janda tu. Kemudian baru dia balik, penggiliran bermula. Selepas pada tu berlaku penggiliran. Janganlah tu 7 hari tak balik, apa ni? Tak, dalam hadis dah sebut. Kena faham benda tu ya. Wallahu a'lam. InsyaAllah nanti kita sambung ya. Ada apa-apa pertanyaan tuan? Banyak tu. Rasa saya sama juga, tak melebihi 4. Kalau tak silap saya lah. Nanti saya semak balik bab tu. Anak tu dikira anak. Anak tu dikira merdeka. Bawah ini lah. Anak tu anak pada tuan hamba. Kan. Kalau dia nikah lagi bagus. Bukan, itu hamba ni berlaku apabila berlakunya peperangan.
bila berlaku, okay, kita bukan raja hamba tuan hamba ni, tak, bukan. Dia apabila berlaku peperangan antara Islam dengan negara-negara kufar, jadi ditawan, ya, tawanan-tawanan perang itulah dia dihamba. Kan. Tapi Islam tak ajar macam tu. Itu memang cara-cara orang putih memang macam tu lah, kan. Dia angkut je, kalau kita tengok cerita-cerita Rambo ke apa kan, dia tangkap memang ramai perempuan. Itu tak ada, itu bukan. Itu dia orang pergi serang kampung tu. Ini sekiranya sama-sama perang, kan. Daripada itu negara tu tewas, dapat ditawan. Jadi isteri-isteri pejuang tu, askar-askar mati tu yang jadi hamba tu. Ya. Yang walimah tu, kalau non-Muslim bagi kita makan duit, dia jatuh wajib juga. Tak, tadi saya sebut dah, ya. Syarat dia yang panggil itu Muslim. Tapi kalau kan saya kata tadi, kalau kawan kita yang non-Muslim panggil, kan, kita pergi itu atas nama, atas dasar kemanusiaan. Kan, kena jaga juga, kan, atas dasar kemanusiaan tu je. Dia kata tak apa, saya datang, kawan-kawan Melayu pun ramai datang, orang Islam ramai datang, sebab dia order satu caterer Melayu. Okey, pergi ya. Kan. Dekat Malaysia dia kena, kalau kita nak kahwin, kena minta surat, kena tanda tangan isteri pertama. Yang itu sebenarnya tak wajib kan? Dia bukan, prosedur dia bukan tanda tangan. Dia macam ni, orang ramai tu minta izin. Sebenarnya bukan izin, dalam poligami ni. Dia apabila seseorang minta, lelaki mohon poligami, ya, semua dokumen dia dah siap, borang-borang dah siap, kemudian dia akan submit borang dia di Mahkamah Tinggi, Mahkamah Tinggi kalau sini Shah Alam dah. Dan satu salinan permohonan dia tu diberikan kepada isteri sebagai inilah pembuktian bahawa dia, suami ada buat permohonan affidavit untuk berkahwin. Jadi isteri hanya tanda tangan bahawa dah terima, bukannya tanda tangan saya setuju, saya tak setuju, tak. Dia bagi tanda tangan lah. Lepas tu anda diminta hadir, disaman hadir. Kena faham istilah saman. Kalau isteri tak faham, abang sanggup saman saya bang, bukan mahkamah dia tak panggil anda dipersilakan hadir ke mahkamah, tak. Anda disaman hadir, itu istilah dia. Kita jemput hadir ke mahkamah, jemput hadir ke kenduri, kan. Tuan-tuan dijemput hadir, tuan-tuan disaman hadir ke kenduri, tak kena lah. Itu istilah, ya, istilah. So isteri tadi tu dia boleh hadir dalam dokumen yang lelaki suami itu minta. Dia dah siap dah pembahagian dalam tu. Untuk isteri pertama banyak ni, isteri kedua banyak ni kan, semua anak-anak apa semua. Kalau isteri pertama tu tak setuju, dia boleh buat bantahan. Itu dia, itu tujuan dia hadir ke mahkamah tu. Dia kata okey, mahkamah saya tak setuju sebab ini saya nampak kurang, anak saya 5 tapi dia bagi 500, mana cukup. Saya nak up lagi jadi 1000. okey, kan. So macam tu lah, ya. Bukannya saya tak setuju suami kahwin dia. Setuju tak setuju itu bukan kerja dia. Kalau mahkamah tengok dari segi pembahagian tu tiada pihak-pihak yang terabai dari segi nafkah dan tanggungjawab, tetap lulus. Lulus. Tu saya kata kena standby lah, redha tu. Ada kes tak dulu, ada. Bila mahkamah tengok dia punya apa, dia punya pembahagian tu tak kena kan, tak mencukupi. Bila ada pihak-pihak ni kalau takut terabai apa semua kan, dengan komitmen hutang dia banyak, lepas tu nak bagi ni lagi, lepas tu dia tak boleh nak sediakan untuk belanja anak-anak dia, memang mahkamah tolak. Memang ada. Dan ada yang depan saya itu, jangan ingat orang gaji besar-besar je belum, orang kaya-kaya yang budak yang kahwin itu tu umur dia 26
budak lelaki tu 26, 27. Dia kerja kerani N19 Jabatan Kerajaan. Dia kahwin kedua. Tapi bila pembuktian income dia tu memang malam dia ada buat bisnes. Dia berniaga kat pasar malam semua kan. Jadi income dia tu memang cukup untuk pembahagian. Memang lulus. Ada yang pegawai dah grade tinggi-tinggi ni pun tak lulus sebab komitmen hutang banyak. Kan? Wallahu a'lam. Dia buat apa dia? Cara dia orang sana ialah kalau dah jenguk depan ni, takkan ni dia kahwin ke je lah. Kan, dia kahwin je lah. Dan ada package buat tu. Saya dah dapat baru ni iklan package nikah. Dia ada 3 package. Package A, package B, package C. Package A, pergi pagi nikah tu, tunggu petang, dapat surat kedutaan balik. Package B, 2 hari boleh bermalam kat situ, besok balik. Package C ni mahal sikit, berapa ribu 3-4 ribu lebih kot. Sekali bayaran apa semua tu lah. Dia bermalam, malam tu ada candlelight dinner lah apa semua kan. Lepas tu tidur kat bilik hotel yang ada apa, patung ada angsa bunga tabur-tabur lah apa semua kan. Dia buat package macam tu, bayar 4 ribu. Lepas tu dah siap apa semua, balik hari 3 hari 2 malam. CJ ada. Dia orang buat pernikahan tu di pejabat agama dalam ni lah, Songkla ke, Naratiwat ke, mana ke kan, Yala ke, macam tu lah. Package dia. Semua balik tu dia kena daftar lah. Daftar di situ lah sangkut dia sikit. Daftar tu, bila daftar, dia kalau suami ni dia ada 2 kesalahan lah. Pertama, poligami tanpa kebenaran. Kemudian kahwin ni apa, bukan dengan kebenaran pendaftar. Kebiasaan denda lah. Kebiasaan denda. Sebab kalau di penjara kan tu agak zalim lah hakim tu. Sebab suami ni dah mula nak menanggung 2 keluarga, tiba-tiba dia masuk dalam. Kan? Hakim ni jadi hakim ni sebelah kaki ke neraka dah. Kan? Habis tu kalau kena buat zalim kau orang, dua-dua terjun kepala dulu. Kau nak tahu? Nak wallahu a'lam. Na'uzubillah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wilah. Allahumma shrah bil Qur'anil azim sudurana wa 'azzim bihi ujurana wa hassin bihi akhlaqana wa nawwir bihi qulubana wa kuburana ya Allah ya Karim birahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.